Hai semua. Okay, so hari ni saya nak bercerita sedikit tentang satu permainan yang menggunakan bot untuk berhubung dengan alam gaib ataupun roh di sekeliling kita. Tak lain tak bukan, permainan ni dinamakan sebagai Ouija board atau nama lain dia Ouija board atau nama lain dia juga adalah Spirit of the Coin. Permainan ni budak-budak 90-an mesti tahu punya lah, and even pernah main masa dekat sekolah dulu, betul tak? So, dari mana datangnya Ouija board or Ouija board ataupun Spirit of the Coin ni? Tapi sebelum tu saya just nak beritahu lah, janganlah duk gatai-gatai tangan nak pergi main game ni. Sekarang, by the way, permainan ni dikatakan usianya tak sampai pun 200 tahun lagi. And first, permainan ni dicipta pada era ke-19 di Amerika Syarikat tau. And pada zaman tu, orang-orang dekat sana sangat percaya dengan benda-benda yang spiritual ni. And plus, banyak orang pada waktu tu meninggal dunia pada usia yang sangat muda disebabkan beberapa faktor. For example, macam faktor kesihatan, faktor kemiskinan dan juga perang. Jadi, salah satu sebab kenapa Ouija board ni dicipta adalah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mereka sayang, especially yang dah meninggal dunia ni lah. And sebelum Ouija board ni dicipta, kebanyakan daripada mereka menggunakan khidmat pengantaraan di antara orang yang memiliki kelebihan untuk berinteraksi dengan roh si mati. Sebagai contoh, macam Fox Sister dan satu pasangan suami isteri yang bernama Arthur Conan Doyle. Diorang ni adalah pengantara ataupun medium yang sangat terkenal pada waktu itu sebelum adanya Ouija board ni. Cuma cara diorang ni agak makan masa sedikit lah. Jadi selepas je Ouija board ni dikeluarkan, orang lagi prefer tau untuk pakai Ouija board ni sebenarnya. Sebab dekat Ouija board tu sendiri telah tersedia perkataan like macam huruf, nombor, perkataan yes or no ataupun goodbye semua tu. Maksudnya si pengguna Ouija board ni dia akan terima respon secara direct daripada roh yang diorang cuba untuk berinteraksi tu. Pada tahun 1891 ada 5 orang businessman. Diorang ni menubuhkan satu syarikat kecil, tapi diorang ni ada satu target utama, which is membuat duit lah. So diorang ni pun dapatlah idea nak jual Ouija board ni. Tapi pada waktu tu Ouija board ni dia tak ada nama lagi. So bila board ni tak ada nama, takkanlah diorang nak jual the talking board pula kan. Of course lah diorang nak kena ada satu nama yang boleh marketkan and impact produk tu. Jadi apa diorang buat? Kakak ipar pada Kenneth ni, which is Helen Peters, dia adalah seorang pengantara juga, which is dia ni ada kelebihan sikit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dah meninggal dunia. Jadi si Helen Peters ni pun try lah cuba pakai bot tu untuk berinteraksi dengan mungkin roh-roh yang ada dekat situ lah, untuk tanya apa nama yang sesuai untuk bot ni. And so sudden, bot ni respon dan menunjukkan ayat Ouija. So, bila ditanya balik pada bot tu, apa maksud perkataan Ouija ni? And penunjuk papan tu mula bergerak ke arah huruf-huruf tu dan mengeluarkan akhirnya perkataan good luck. Tapi ada versi lain juga, which is ada yang kata sebenarnya nama Ouija tu adalah salah ejaan. And nama Ouija tu adalah based on nama seorang penulis perempuan yang bernama Ouida. And to be honest, root nama Ouija tu pun tak berapa nak tahu sangat sources yang betul-betul sahih, sebab ada beberapa version kan. So selepas je diorang pasarkan Ouija board ni, bisnes diorang pada waktu tu meletup-letup guys. And ramai orang yang beratur untuk beli Ouija board tu, termasuklah artis-artis, para bangsawan, ahli politik, and even Ouija board ni dia ada commercial TV tau. Terror tak? Tapi lama-kelamaan Ouija board ni telah disalahgunakan, which is dia telah mengundang sesuatu yang sangat tak elok and tak baik lah. Kalau korang nampak dalam movie lah kan, ada orang menggunakan Ouija board ni dengan titisan darah. And yes, mereka akan confirm lah menjemput benda yang tak disangka akal kan. But masa first patent Ouija board ni dikeluarkan, ada syarat-syarat tau yang diperuntukkan, especially untuk main Ouija board ni, which is kena ada at least 2 orang untuk bermain Ouija board ni atau lebih. Ini as much yang saya boleh share dengan korang semualah. So, ingat, jangan nak mengada-ngada nak pergi try game ni pula Saya dah bagi amaran, sekarang lain pula jadinya kang.